Ini 10:06 pagi dan sudah pun bersama dengan kita. Ini dia, kalau anda yang membuka fanpage MySuara FM dah tahu dah bahawa hari ini Hari Bahasa dan Kebudayaan di MySuara FM. Manakala hari ini juga kita nak mempromosikan sebuah persembahan ataupun pementasan teater bangsawan Murung Mahawangsa. Dan bersama dengan DM pagi ini adalah wakil daripada JKKN, Encik Shah, dan juga Encik Fauzi Ahmad yang bersama dengan kita pagi ni. Apa khabar? Khabar baik. Sebab hari ni kami dua-dua pakai baju masing. Lebih kurang sama warna dia, macam warna rasmi pula. Okey, dan terima kasih kerana datang ke MySuara FM untuk mempromosikan pementasan Murung Mahawangsa. Okey, mungkin untuk permulaannya boleh ceritakan sedikit tentang sinopsis Murung Mahawangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum semua pada semua para pendengar. Untuk makluman, bangsawan Murung Mahawangsa ni kita angkat ke pentas teater bangsawan kali ni, dan dia nak kata dia berlainan sikit lah dengan filem hikayat Murung Mahawangsa yang mana dapat kita saksikan di filem. Tapi jalan ceritanya di mana Merong sendiri dan juga di mana kerajaan Langkah Suka tu sendiri, itu semua kita angkatkan di atas pentas bangsawan ni. Latar ni masih sama lah. Latar ni masih sama, di mana watak-watak utama Merong, Embok, Telani, Putera Markos dan Puteri yang you tu semua sama. Semua masih lagi tinggal lagi, sebabkan di atas pentas bangsawan tu kita ada masa yang terhad dan juga banyak pertukaran babak dan juga set yang perlu dilakukan dalam masa pementasan selama 1.5 jam tu. Hanya babak-babak tertentu saja yang kita angkatkan. Tapi di mana ada jugalah kita bawakan juga unsur-unsur kekaguman di mana Garuda besar akan masuk dalam panggung bandaraya tu untuk menangkap dan meragut Embok ni untuk dibawa lari. Dia kalau diikutkan kepada sinopsis yang dia berikan tu, dia cerita dia tak jauh beza daripada apa yang digambarkan di dalam filem lah. Ya, benar. Cuma kalau dari segi pementasan scene itu perlu diminimizekan ataupun dikurangkan, tetapi masih lagi mengekalkan kepada apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Dia cerita berkenaan dengan Embok yang dilarikan oleh Raja Tentera Taji kan. Tentera Taji, kemudian Merong bekerjasama dengan kerajaan Cina untuk menyelamatkan Embok ini tadi. Kan? Cerita ni berkisar kepada itu. Okey, dalam banyak-banyak hikayat tentang cerita-cerita pahlawan-pahlawan dahulu kala, mengapa Murung Mahawangsa, Merong yang dipilih untuk dibawa ke atas pentas bangsawan? Sebab sebenarnya dalam program Semarak Bangsawan ni yang kita anjurkan bersama dengan JKKN kita mula program ni pada 2007. Dan ini merupakan tahun yang ke-8 kita adakan program Semarak Bangsawan ni. Di mana pada setiap bulan pada minggu kedua kita akan adakan pementasan bangsawan ni lah, dan pelbagai tajuk yang kita telah angkat naskah. Di mana di BKL sendiri kita pada setiap tahun betul-betul bermula pada tahun 2008 sebanyak 7 buah naskah bangsawan kami telah bawa dipentaskan, iaitu bangsawan Batu Belah Batu Tangkuk, Bawang Putih Bawang Merah, Panca Delima dan Murung Mahawangsa pernah kita pentaskan pada tahun 2011. Dan bangsawan Dendam Tantari, iaitu daripada cerita Enam Jahanam, dan juga Hikayat 1001 Malam yang kita adakan pada tahun lepas. Ini semuanya di mana di BKL sendiri yang di mana keseluruhan tenaga produksi, pelakon ni semua adalah di bawah kaki tangan di BKL sendiri, di bawah dijayakan oleh kumpulan kesenian di BKL. Dan kita ada juga beberapa kumpulan lain daripada negeri-negeri yang terpilih
untuk menjayakan dan banyaklah tajuk bangsawan yang ada banyak lagi kan banyak ya. yang dipentaskan. Kita Bidasari, tahun ni saja Bidasari kita ada Masuri, kita ada Badang kan. Dan kita pilih tajuk-tajuk pada tahun ni pula ada sikit kelainan di mana kita pilih jawatankuasa pemilihan kali ini JKKN dan DBKL. Kita memilih naskah yang pernah dipentaskan yang kita rasa mampu untuk menarik golongan remaja atau golongan belia untuk datang menyaksikan. Dan kita pilih tajuk-tajuk yang boleh menarik. Dan salah satunya Merung Mahawangsa ni lah. Di mana JKKN bulan depan sikit nak promote diorang buat Simbad. Something yang orang yang akan tengok kan. Berlainan daripada yang yang kita buat cerita-cerita bangsawan yang biasanya berkaitan dengan istana dan dia lebih kepada cerita-cerita filem yang boleh kita bagaimana kita pun terfikir macam mana nak tarik golongan belia ni dan juga bukan saja pengunjung tempatan tapi untuk menarik pelancong asing untuk masuk asing, juga. Dan tentunya ini sudah termasuk di dalam agenda ataupun di dalam perancangan DBKL untuk membawa persembahan-persembahan ini kepada pelancong-pelancong luar dia kan. Dan bermula daripada 2 tahun yang lepas kita memang setiap pementasan bangsawan ni kita ada sari kata atau subtitle dalam bahasa Inggeris. Di mana sebab saya rasa semua orang tahu yang pementasan bangsawan ni dia punya keunikan dia bukan hanya kepada lakonan. Kita ada dari segi nyanyian, dari segi tarian, dari segi kostum yang cantik-cantik, backdrop, set pentas dan ini saja dah boleh menarik pelancong untuk menikmati dan menghayati pementasan itu sendiri. Tapi disebabkan jalan cerita mungkin dia tak berapa faham. Jadi kita letakkan sari kata atau pementasan ikut dialog ke dialog. Jadi dia boleh mengikuti jalan cerita tu daripada mula sampai ke habis. Itu salah satu usaha yang JKKN dan DBKL buat lakukan lah dalam masa 2-3 tahun ni. Sebab daripada segi untuk mendapatkan halayak tempatan kita dah tak ada masalah dah. Ramai dah peminat-peminat bangsawan sendiri dan tapi itu kita cuba untuk mendekatkan diri bangsawan ini kepada pelancong asing pula. Itulah tujuan dan objektif program Semarak Bangsawan itu untuk menyemarakkan balik bangsawan itu seni teater tradisional bangsawan yang dulu dah hampir nak pupus tapi kita berjaya dalam masa 7-8 tahun ni kita berjaya mengangkat dia kembali dan sekarang ni menjadi salah satu daripada teater yang mula diminati oleh halayak tempatan dan yang kita amat berbangga kerana orang-orang muda dah memenuhi pula panggung-panggung. Dan sekarang ni boleh dikatakan program Semarak Bangsawan ni juga sudah dijadikan sebagai acara tahunan Ya. Acara tahunan. Okey, banyak lagi kita nak tanya tentang hikayat Merung Mahawangsa ini, bangsawan Merung Mahawangsa. Okey, jangan keliru sebab ini adalah pementasan bukannya filem. Kalau filem tu dalam bentuk filem tetapi ini adalah dalam bentuk pementasan. Kalau yang tak pernah pergi kena pergi. Okey. Jadi ada banyak lagi soalan yang ingin kita tanyakan tapi kita relax dulu sekejap. Kita nak keluar soalan bocor tak tahu nanti kan. Okey, jadi teruskan bersama dengan My Suara FM. Direkturnya sekali, pengarahnya. Tapi pengarahnya demam. Demam. Okey, mungkin sebab yalah, latihan hampir setiap malam kan. Jadi tak sihat je mereka. Kita bagi dia berehat kerana persembahan ni akan bermula pada esok malam kan? Ya. Esok malam. Jadi mungkin bersedia untuk esok malam lah tu. Okey, pernah dipentaskan berapa kali sebelum ini? Merung Mahawangsa ni. Pementasan bangsawan Merung Mahawangsa ni dipentaskan pada tahun 2011. 2011 itu yang pertama kalinya. Yang pertama ni bukan kali yang kedua lah. Ini kali yang kedua. Tapi kita ada buat beberapa sikit perubahan. Tapi kita masih lagi dari segi pertukaran watak sajalah. Dulu masa pementasan yang pertama 2011 tu pengarah tu sendiri Raja Azri menjadi Merung. Sekarang Merung dah jadi pengarah. Di mana masa tu kita dapat ada satu watak Pak Kesum dijayakan oleh Datuk Jalaluddin Hassan masa tu. Tapi kali ini Pak Kesum ini bapa kepada Embok. Ya. Dan pada kali ini 100%
keseluruhannya dijayakan oleh kumpulan kesenian DBKL. Sebenarnya 99% lah, 1% tu daripada hasil tangan Raja Azri lah. Selain tu semua ni memang daripada kaki tangan DBKL sendiri. Dan kita ada beberapa sikit perubahan dari segi kostum, dari segi set. Dulu setnya untuk makluman pendengar semua, pementasan ni diadakan sebelum ni sejak daripada tahun 2007 hingga 2013. Pementasan bangsawan di bawah program Semarak Bangsawan ni diadakan di Panggung Bandaraya. Panggung Bandaraya, di Dataran Merdeka tu kan. Okey, dan disebabkan kita dapat maknanya objektif program Semarak ni dah hampir berjaya, di mana kita dah berjaya menarik ramai orang datang, dan tempat tu yang Panggung Bandaraya kapasitinya pun agak kecil, dalam 320 saja. Dan kita pada tahun ni kita mula pindah di auditorium di BKL dengan kapasiti iaitu tempat duduk 600 lah, maknanya 2 kali ganda. Dan alhamdulillah dah selama 7 pementasan kita buat pada tahun ni, kita telah berjaya memenuhkan juga auditorium di BKL tu. Dan dalam satu lagi keunikan lah dalam pementasan ni, ada beberapa lagu baru yang kita masukkan lah dalam jalan cerita bangsawan Miro Mawangsa ni. Beberapa lagu baru yang siapa yang terlibat untuk kompos lagu baru ini? Okey, kesemua lagu-lagu ciptaan dan gubahan oleh pengarah muzik kita untuk Miro Mawangsa, iaitu Tengku Zainuddin. Yang juga merupakan kaki tangan di BKL. Dia pemimpin kombo budaya kita. Dan uniknya bangsawan ni, sebab kita ada extra turn, extra turn pada iaitu pertukaran antara babak ke babak, di mana ada selingan hiburan semasa pertukaran set di belakang tu lah. Dan untuk kita ada dalam 5 extra turn ya. Dan 5 extra turn kita ada tarian, kita ada nyanyian, dan kita datangkan khas untuk Miro Mawangsa ni salah satu penyanyi yang baru menempa nama dia, iaitu Fin Jamal. Fin Jamal. Fin Jamal itu akan bersama-sama kita. Nama besar tu. Itu nama besar. Nama besar yang juga telah tu. mula mengembangkan lagi nama dia. Dan kita alhamdulillah lah dia bersetuju untuk bersama-sama kita dalam Miro Mawangsa kali ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan siapakah antara nama-nama yang terlibat di dalam pementasan Miro Mawangsa ni, antara pelakon-pelakonnya? Seperti mana saya maklumkan, kesemua adalah daripada kaki tangan dan juga ahli kumpulan kesenian di BKL ya. Dan mereka ni sebenarnya adalah penari, iaitu artis budaya. Artis budaya. Dan setelah 7 kali pementasan, dan juga selain daripada bangsawan, kita ada juga buat teater biasa, teater moden, dan juga drama tari. Dan mereka telah diasuh oleh beberapa pengarah-pengarah sebelum inilah, sebelum Raja Azri. Dan saya amat berpuas hati dengan pencapaian mereka, di mana mereka sekarang daripada penari dah boleh jadi pelakon. Dan di dalam Miro Mawangsa ni, yang akan memegang watak Merong itu sendiri, iaitu Adi Yusof, Syarita Karai yang akan memegang watak Embok. Kita ada Nazila Mat Safian dan memegang watak Telani, dan juga Pak Kesum lah, Khalid, iaitu jurulatih tari kita. Dan mereka semua ini adalah penari sebelumnya? Sebelum penari. Sebelumnya adalah penari. Dan kita pada untuk makluman, kita ada juga Thai mentor. Thai mentor. Thai mentor dulu dia penari kita. Tapi sekarang dia telah melanjutkan pengajian di Aswara. Tapi kita panggil lagi, sebab dulu masa pementasan tahun 2011 tu, kita dia megang watak Putera Marcos tu. Kita panggil lagi sekali untuk dia menjadi Putera Marcos tu. Dan juga dia akan Thai akan menyampaikan beberapa buah lagu, antara lagu yang jadi tagline kita lah dalam Miro Mawangsa ini, iaitu Suaraku Bernafas, akan disampaikan oleh Thai.
dan juga Tai akan turut menyanyi dalam salah satu daripada Estraton untuk pementasan ni. Dia juga berlakon, dia juga yang menyanyi, dia juga yang menjadi Estraton. Banyak job dulu. Okey, penglibatan JKKN di dalam Merung Mahawangsa ni sebagai, mungkin boleh ceritakan sikit keterlibatan JKKN. Seperti yang Cik Fauzi cakap tadi, JKKN dan DBKL merupakan rakan kerjasama lah untuk penganjuran program Semarak Bangsawan ni daripada tahun 2007 sampai sekarang lah. Kerjasama yang rapat lah untuk memastikan bangsawan ni terus disemarakkan. Sama juga untuk bangsawan Merung Mahawangsa ni, JKKN membantu dari segi dana lah. Kepada bukan saja DBKL, kepada semua persatuan yang terpilih, kita sediakan dana sebanyak RM50,000 lah. RM50,000 untuk setiap pementasan? Untuk setiap pementasan. Untuk Merung ni, selain daripada tu, kita juga turut membantu DBKL dari segi promosi lah. Bukan saja DBKL dan semua persatuan yang tu, kita sama-sama persatuan yang terlibat lah. Kita sama-sama promosi di TV dan radio dan juga surat khabar. Ini pementasan yang kedua terakhir untuk tahun ni, selepas kita bermula pada bulan Mac dengan pelancaran yang program Semarak Bangsawan ni oleh Ketua Pengarah JKKN dan bersama-sama dengan Ketua Pengarah DBKL lah. Kita ada, selepas Merung ni, kita ada satu lagi lah pementasan yang terakhir oleh JKKN sendiri. Itu yang diajarkan oleh JKKN sendirilah, pementasan yang terakhir tu. Sama dengan DBKL, pementasan yang dijaga oleh JKKN juga semuanya oleh pegawai JKKN lah. Untuk Merung ni, setakat ni tiket memang agak, orang kata macam goreng pisang panas lah. Memang banyak tempahan dah. Kalau yang belum tempah lagi, saya rasa kena cepat-cepat lah. Kena cepat-cepat tempah. Okey, kejap lagi kita bagi tahu kepada anda macam mana nak dapatkan tiket, di mana nak menonton, pukul berapa. Semua tu nanti kita akan kongsikan selepas ini. 11 dan 12 ya. Dan diadakan di Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Jalan Raja Laut, di bangunan DBKL itu sendiri. Dan tiket-tiket saya nak cakap pun malu sebab tiket dia begitu murah sekali. Tiket dia untuk semua program bangsawan, semua kita nak dapatkan satu komitmen daripada penonton. Sebenarnya dulu kita sebelum ni memang selama kita bermula program tu, selama 3 tahun 4 tahun kita buka pada percuma. Tapi sebabkan dah mula mendapat tempat, dah mula penonton dan khalayak dapat minatinya, dan kita mengenakan tiket tu untuk bagi satu komitmen bagi penonton untuk menghargai pementasan bangsawan. Dan tiket-tiket kita ada actually dua kategori tiket, iaitu tiket RM5 yang mana boleh didapati di auditorium itu sendiri, ataupun boleh hubungi Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN, nombor talian 26148200 atau 26148262, ataupun Jabatan Kebudayaan Kesenian dan Sukan DBKL 26176289 atau 26176309. Itu untuk buat tempahan lah. Tapi tiket-tiket boleh terus juga didapati di auditorium sendiri sebelum pementasan. Dan seperti mana yang Cik Syah maklumkan, agak laris lah kali ni pementasan bangsawan ni. Dan tapi masih ada lagi tiket untuk, sebab kita buat 3 malam. Dan satu lagi kategori tiket RM50. Itu bukan sebab mahal, sebab dia ada keistimewaan dia, di mana penonton tiket premier ni akan mendapat tempat duduk yang lebih baik, iaitu kita ada tempat duduk istimewa, VIP lah, di mana dia juga akan menerima pelbagai buah tangan daripada JKKN sendiri, sebagai dan juga kita sediakan makan minum, dan juga peluang untuk bersama-sama dengan pelakon, bergambar, makan dengan pelakon dan sebagainya lah. Dan tiketnya juga terhad sebenarnya. Terhad ya.
Dan istimewanya pementasan bangsawan Merumah Wangsa kali ini, iaitu pada 11 hari bulan Oktober, iaitu pada hari Sabtu, kita juga akan adakan pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang akan disempurnakan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur lah. Pada 11 hari bulan, waktu yang sama, iaitu 8:30 malam. Dan kita mengambil sedikit masa sebelum pementasan ini untuk melancarkan Bulan Bahasa Kebangsaan yang bertujuan untuk mengangkat bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan, untuk menjadi sebagai satu wadah perpaduan dan pemangkin kejayaan negara. Dan sebenarnya pelancaran peringkat kebangsaan akan diadakan pada 14 Oktober oleh Timbalan Perdana Menteri di Putrajaya. Tapi disebabkan masa yang agak terhad dan juga kita ingin mengambil kesempatan dengan pementasan Merumah Wangsa ni, kita masukkan pelancaran ni sebelum pementasan tu. Dan yang istimewanya, pada malam tersebut masuk adalah percuma. Kita akan buka sampai ke sit-sit atas tu untuk semua penonton. Dan kita ada juga jemputan-jemputan daripada sekolah, daripada ni tu sama-sama. Maknanya sebelum pementasan itu, untuk sambutan Hari Bahasa Ya. Dan masuk adalah percuma. Masuk adalah percuma. Tu dia. Jadi kalau dah masuk tu, alang-alang apa kata kalau bayarlah RM5 untuk menonton pula hikayat. Menonton teater bangsawan Merumah Wangsa kan. Betul. Jumaat dan Ahad bertiket lah. Jumaat dan Ahad bertiket. Saya tambah sikit pasal tiket ni. Tiket ni selain daripada Cik Fauzi kata tadi untuk komitmen, sebenarnya kita buat juga untuk sumbangan yang kepada tokoh-tokoh seni budaya ni yang uzur. Dan pada awal masa pelancaran dulu kita dah sumbangkan kepada macam Allahyarham Puan Maimun Muttalib, pelakon veteran kita tu. Pelakon veteran. Ramai lagi lah, Allahyarham Datuk Yahya Sulong, Datuk Kuswadi Nata. Semua kita dah pernah sumbangkan daripada tiket bangsawan, duit tiket sumbangan ni. Lepas tu tiket sekarang kita dah mula jual di auditorium di BKL daripada pukul 5 sampai pukul 8:30 malam lah. Tak apa, kalau dah penuh tak apa. Cik Fauzi dia kalau penuh sangat dia akan tambah lagi 2 hari. Tak apa. Kita boleh runding. Tak ada masalah. Dah ada sejarah dah. Saya ingat kalau penuh dia nak tambah kursi ke tepi. Dah ada sejarah pernah tambah tahun lepas. Cik Fauzi dah pernah tambah 2 hari untuk so, saya ingat tahun ni boleh runding lagi kalau penuh. Itu dia. Jadi jangan risau. Kalau rasa-rasa tiket dah habis, bagi tahu saja. InsyaAllah boleh tambah lagi 2 hari. Silap boleh tambah sampai 2 minggu. Tapi ini satu perkembangan yang cukup bagus lah. Cuma kita tahu selalunya bila kita melihat kepada persembahan-persembahan teater bangsawan ini, yang berada di atas pentas teater yang kita lihat sekarang ni kebanyakannya menggunakan pelakon-pelakon yang hebat. Jadi bagaimana agaknya selain daripada pelakon-pelakon yang hebat yang nak ditampilkan, sebab di dalam kalau dilihat kepada senarai pelakon-pelakon ini seperti yang diperkatakan tadi, mereka ini yang merupakan sebelumnya adalah penari, mungkin tidak dikenali. Jadi apa tarikan-tarikan lain agaknya yang mungkin boleh menarik minat orang untuk datang menonton teater bangsawan ini? Okey, seperti mana saya maklum tadi, mereka ni memang bermula kejayaan mereka sebagai artis budaya, iaitu penari. Dan setelah kita telah mengadakan pementasan dalam program Semarak Bangsawan ni, lebih daripada 5 kali dah, 6 kali, 7 kali dah kali ni. Dan selain pada itu ada berbagai teater-teater lain. Dan kebanyakan yang memegang watak utama ni pun adalah mereka pernah memegang watak-watak utama sebelum ini. Dan mereka juga saya merasa bangga kerana mereka juga merupakan sekarang ni pelakon yang hebat. Dan mereka ada peminat-peminat mereka sendiri. Dia dah ada peminat dia sendiri. Dan saya itulah, dan kami masih lagi mengekalkan keseluruhan pelakon utama dan juga pelakon-pelakon lain masih lagi kaki tangan di BKR. Kita tak ni. Cuma
pada penyanyi extra turn saja. Kita ada penyanyi yang hebat iaitu Fin Jamal sendiri. Itu jelas kelainan dan tarikan kita untuk pementasan bangsawan kali ini. Okey, sebab Fin Jamal dia kadang-kadang dia tak ada dekat Malaysia. Dia kadang-kadang dia ada dekat Kanada, dia ada dekat tempat-tempat lain. Jadi kalau anda yang peminat Fin Jamal, kalau datang semata untuk menonton Fin Jamal, bukan je dapat tonton Fin Jamal. Kalau selalu kita tengok konsert tak dapat harga tiket RM5 tau. Tapi anda dapat menonton teater bangsawan, dapat juga menonton Fin Jamal, juga anda akan dihiburkan bersama dengan Tai. Tai yang akan menyanyikan lagu tema Merong Mahawangsa. Kejap lagi dia akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi ini dia lagu daripada Fin Jamal. Ini permintaan daripada Cik Fauzi ni. Dia kata sebab dia nak promosikan Fin Jamal. Ini dia lagu daripada Fin Jamal. Okey, nampaknya kita sudah pun masuk ke jam yang terakhir untuk bersama dengan dalam segmen solat bersama dengan JKKN. Dan ini juga sedikit penambahan daripada Cik Fauzi, katanya ingin mempromosikan mungkin ada program-program lain yang nak dipromosikan selain daripada Teater Bangsawan Merong Mahawangsa. Okey, terima kasih. Seperti mana saya maklum tadi, kita ada buat pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat KL yang kita akan adakan sebelum pementasan bangsawan Merong Mahawangsa pada hari Sabtu ini, iaitu pada 11 hari bulan. Selain itu juga kita ada pelbagai aktiviti di ibu kota, di Kuala Lumpur. Itu KL Street Jam di dataran Medan Pasar. Dan pada hari Ahad ini, bermula pada hari Ahad ini pada 12 hari bulan, selama 7 minggu berturut-turut, kita akan adakan satu pertandingan Raja Band Kuala Lumpur. Raja Band Kuala Lumpur ni telah masuk tahun yang ketiga pada tahun ni. Dan selama 3 tahun penganjuran ni, kita telah berjaya mendapat penyertaan sebanyak 300 buah kugiran, kumpulan menyertainya. Dan setiap minggu tidak kurang daripada 20-30 kumpulan. Dan setiap minggu juara mingguan dan naib juara akan berpeluang untuk pergi ke pusingan separuh akhir. Dan separuh akhir, dan juga yang menang pemenang nanti ataupun finalis sebanyak 7 buah kumpulan akan bertanding pada pertandingan akhir Raja Band yang kita akan adakan pada 6 Disember pada bulan 12 juga di dataran Medan Pasar. Istimewanya dan kali ini pertandingan Raja Band ini, para peserta kita ada ikon kali ini, ikon mentor kita adalah Awi. Awi telah bersetuju untuk bersama-sama memberi sedikit amanat macam bagaimana untuk menjadi seorang penyanyi yang disegani dari segi disiplin dan sebagainya lah. Dan juga bagaimana untuk kumpulan-kumpulan yang baru ini untuk mengikuti jejak kumpulan Wings sendiri sebagai satu kumpulan yang terbaik, sesuai lah dengan nama Raja Band Kuala Lumpur. Raja Band Kuala Lumpur. Jadi maknanya Awi akan berada di Medan Pasar nanti pada setiap minggu? Tidak pada setiap minggu, tapi pada separuh akhir dan akhir. Di mana dia akan mengadakan sesi berjumpa dengan peserta finalis ni untuk memberi satu suntikan kepada semangat kepada mereka. Dan dia kata dia akan cuba juga untuk cuba turun pada minggu-minggu minggu jadual dia lah. Dia pun tengah sibuk nak berlakon dan sebagainya. Jadi kalau ada masa tu, turun ramai-ramai, mana tahu rezeki anda turun pada minggu tu, jumpa dengan Awi. Dan pada setiap hari Ahad, bermula pada 12 Oktober ni. Bermula pada hari Ahad inilah? Ya, hari Ahad ni. Hari Ahad ni dah bermula. Minggu ni dan bulan ni memang sibuk dengan aktiviti, penuh dengan aktiviti. JKN pun penuh, kita pun penuh. Dan itu juga adalah kita harapan Datuk Bandar sendiri untuk menyemarakkan lagi aktiviti kebudayaan kesenian ni, untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai salah satu kota yang penuh dengan kebudayaan dan kesenian yang menarik untuk dinikmati oleh bukan saja pengunjung ataupun warga kota, juga untuk pelancong asing. Okey, bagi JKKN sendiri, mungkin ada program-program selanjutnya selepas ini yang ingin dipanjangkan atau dilebarkan lagi penguasaan JKKN?
sama juga dengan DBKL, kita pun banyak program yang dirancang dalam bulan ini dan akan dilaksanakan. Selain daripada Bangsawan Merung Mahawangsa pada 10, 11 dan 12 Oktober ni, pada minggu hadapan pada 18 Oktober kita ada pertandingan akhir bintang asli remaja kebangsaan di Auditorium Perdana Angkasa Puri jam 9 malam. Pada minggu hadapannya sekali lagi pada 26 Oktober sampai 1 November kita ada Festival Teater Kebangsaan. Itu pertandingan teater di antara 6 kumpulan terbaik daripada negeri yang berlainan lah. Dan pada 7 hingga 9 November kita sekali lagi akan bertemu dengan bangsawan, iaitu bangsawan Simbad oleh produksi JKKN sendirilah. Setakat bulan November itu sajalah. Tapi itu pun dah cukup penuh dah tu. Jadi kalau rasanya warga kota yang tak ke mana-mana mungkin tengah mencari-cari apakah aktiviti yang nak dibuat pada hujung minggu bersama dengan keluarga, boleh melayari laman web JKKN dan juga melayari laman web DBKL sendiri untuk mengetahui apakah program-program yang akan bakal dilaksanakan sehingga penghujung tahun ini. Okey, terima kasih kepada Encik Fauzi, terima kasih kepada Encik Syah yang sudah datang ke Mahisuara FM dan berkongsi cerita tentang teater bangsawan Merung Mahawangsa. Dan kami di Mahisuara FM ingin mengucapkan selamat maju jaya dan kita harapkan supaya program ini akan terus berterusan dan menjadi acara tahunan yang semakin lama semakin orang kata apa, dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia terutamanya. Dan kita juga mengharapkan agar selepas ini ramai lagi pelancong-pelancong luar negara dapat menikmati program-program yang dihasilkan ataupun program-program tempatan yang menggunakan nama Malaysia, menggunakan wajah kita sendiri, insyaAllah. Okey, dan ini dia untuk anda semua sebuah lagu